Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan kajian saya yang bertajuk Kajian Pengaruh Perintah Kawalan Pergerakan ke atas tahap pencemaran cahaya di Senawang Negeri Sembilan. Saya Nurul Ashkin binti Hashim dan sepanjang kajian ini saya dibantu dan dibimbing oleh Encik Wan Emran Wan Muhammad Kamil. Ini adalah perkara-perkara yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Pertama sekali, apakah itu pencemaran cahaya? Pencemaran cahaya berlaku apabila penggunaan atau keadaan cahaya buatan yang berlebihan atau tidak sesuai. Maksud tidak sesuai di sini adalah kita menggunakan cahaya pada situasi dan masa yang sebenarnya tidak memerlukan penggunaan cahaya, contoh semasa tidur. Dan terdapat dua pencahayaan yang menyumbang kepada pencemaran cahaya iaitu pencahayaan semula jadi dan pencahayaan buatan. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam untuk kajian saya, marilah kita lihat kepada dua kajian lepas yang berkaitan dengan pencemaran cahaya. Seperti yang tertera, dua kajian lepas ini adalah berbeza di mana kajian yang dilakukan oleh Muhammad Artaha adalah untuk mengenal pasti sumber pencemaran cahaya di dua balai cerap utama di Malaysia iaitu di Teluk Kemang dan Langkawi, manakala kajian yang dilakukan oleh Sukma adalah untuk mengukur kecerahan langit malam semasa Earth Hour di Yogyakarta. Bagi kajian yang dilakukan oleh Muhammad Artaha, beliau mengkaji 9 jenis lampu jalan yang berbeza di sekitar kawasan balai cerap dan mendapati bahawa lampu jalan jenis high pressure sodium adalah merupakan punca utama kepada pencemaran cahaya di sekitar kawasan balai cerap. Manakala kajian yang dilakukan pada Earth Hour mendapati bahawa kecerahan langit pada hari biasa adalah lebih tinggi berbanding semasa Earth Hour dijalankan. Berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat kesan negatif bagi pencemaran cahaya seperti pembaziran elektrik dan ekonomi. Pencemaran cahaya juga merupakan satu ancaman bagi hidupan manusia dan haiwan. Berdasarkan The International Dark Sky Association ataupun IDA menyatakan bahawa pencemaran cahaya menambahkan risiko untuk mendapat obesiti, depresi serta barah bagi sesuatu individu kerana hormon dalam badan telah terganggu. Manakala cahaya buatan pula akan mengganggu aturan persenyawaan sebilangan haiwan dan menyebabkan penurunan bilangan populasi. Hal ini kerana sebilangan haiwan adalah aktif di waktu malam berbanding pada waktu siang. Objektif bagi kajian saya adalah mengukur tahap pencemaran cahaya dari waktu senja sehingga waktu fajar di kawasan Senawang semasa PKP dan selepas PKP. Kemudian akan membandingkan pengaruh PKP ke atas tahap pencemaran cahaya di Senawang. Untuk mencapai objektif tersebut, kajian dilakukan semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan dan untuk mengukur kecerahan langit malam, saya menggunakan Sky Quality Meter ataupun SQM dan menghalakan SQM tersebut pada arah zenit. Dan zenit ini dalam kata mudah adalah di mana jika seseorang itu berdiri di mana-mana permukaan bumi dan tepat di atas kepala individu tersebut, itu adalah zenit. Jadi, apakah itu PKP? Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP adalah satu tindakan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia sebagai satu tindakan untuk mencegah kes coronavirus ataupun COVID-19. PKP ini mula berkuat kuasa pada 18 Mac dan dijangka tamat pada Ogos. Walaupun begitu, PKP ini tidaklah dijalankan sepanjang 6 bulan tetapi dijalankan secara berperingkat dan di dalam peringkat-peringkat tersebut diberi fasa-fasa yang dijarakkan selama 2 minggu ataupun lebih mengikut susulan kes jangkitan. Dan setiap peraturan pada setiap fasa itu juga ditukar atau ditambah mengikut keadaan semasa, sama ada perlu diketatkan atau perlu dilonggarkan.
Seperti yang saya maklumkan berkenaan fasa-fasa PKP, data yang saya ambil semasa PKP adalah pada fasa 3 dan 4 iaitu pada 15 April sehingga 12 Mei. Dan ini adalah kaedah pelaksanaan yang dijalankan pada kedua-dua fasa ini. Dan jika kita lihat di sini, kaedah pelaksanaan ini, bagi kedua-dua fasa ini adalah sama dan terdapat perbezaan pada waktu operasi bagi masyarakat untuk keluar daripada rumah. Bagi fasa 3, waktu yang dibenarkan adalah daripada jam 8 pagi sehingga 8 malam, manakala pada fasa 4 dibenarkan dari jam 8 pagi sehingga 10 malam. Mengapakah saya menekankan waktu operasi ini? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Seterusnya adalah kaedah kajian. Sebelum kajian dimulakan, saya telah menyusun langkah-langkah untuk menjalankan kajian ini. Langkah pertama adalah perancangan cerapan. Semua pemilihan dan penetapan dilakukan pada langkah pertama. Manakala langkah kedua adalah pelaksanaan cerapan di mana saya mencerap langit untuk mengukur tahap kecerahan langit. Dan seperti yang sedia maklum, jika seseorang ingin mencerap, mereka perlulah menyemak ramalan cuaca sebelum pencerapan dan memantau keadaan cuaca pada malam cerapan. Dan disebabkan saya membuat kajian mengenai pencemaran cahaya, saya perlulah mengenal pasti sumber-sumber cahaya semula jadi dan buatan di sekeliling kawasan kajian. Langkah ketiga pula, saya akan menganalisis hasil cerapan di mana graf akan diplot, perbandingan graf akan dibuat, data-data akan dikenal pasti, nilai purata, median dan SMPY, dan saya akan menentukan tahap kecerahan langit berdasarkan skala Bortle. Apakah itu skala Bortle? Skala Bortle ini adalah 9 tahap yang digunakan untuk menentukan kecerahan langit malam. Jadi kita bolehlah mengetahui tahap kecerahan langit itu jika kita bandingkan dengan nilai kecerahan yang kita perolehi dan dibandingkan dengan nilai kecerahan skala Bortle ini. Dan ini adalah keadaan langit berdasarkan skala-skala Bortle sebentar tadi. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan semasa pengumpulan data, iaitu saya menggunakan Unihydro Sky Quality Meter ataupun SQM yang disambungkan kepada laptop dengan menggunakan wire USB, dan saya menggunakan Lazy Phone Holder untuk memegang SQM kerana saya tidak mempunyai kaki retot. Malah phone holder ini mempunyai lebih kelebihan kerana di kepalanya boleh diputarkan bagi memudahkan saya untuk mencari sudut, dan ianya mempunyai penyepit yang kuat. Jadi kemungkinan untuk SQM jatuh adalah sangat rendah. Seterusnya, untuk jangkaan kajian saya akan menerangkan perihal graf ini dahulu, di mana garis merah ini adalah kadar nilai kegelapan langit malam. Maksudnya di sini graf ini tidak menunjukkan pencemaran cahaya yang termasuk ataupun nilai kecerahan langit pada suatu malam itu. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa jika nilai kegelapan ini tinggi, maka nilai kecerahan langit adalah rendah ataupun menurun dan sebaliknya. Oleh itu, di sini terdapat dua graf iaitu semasa PKP 3 dan graf PKP 4. Kedua-duanya adalah data pada hari pertama pada fasa masing-masing. Dan saya hanya mengambil sebahagian saja daripada data ini iaitu daripada pukul 10 malam ke 12 pagi sahaja. Dan jika kita lihat di sini, pada graf PKP 3, kecerahan langit adalah malar, tiada perubahan kenaikan dan berada di antara 17.4 meg per arc second dan ke atas sahaja. Manakala bagi graf untuk PKP 4 pula, kita dapat lihat bahawa nilai kegelapannya berada pada 14.29 ke 16.5 meg per arc second. Di sini jelas menunjukkan berlakunya peningkatan pada kecerahan langit malam. Saya pasti perubahan yang berlaku adalah kerana perubahan waktu operasi bagi kedua-dua fasa telah bertambah dari jam 8 pagi ke 8 malam menjadi 8 pagi ke 10 malam. Juga berdasarkan kedua-dua graf perbandingan sebentar tadi, saya boleh membuat jangkaan mengenai hasil selepas PKP adalah tahap kecerahan langit selepas PKP akan bertambah. Hal ini kerana masyarakat akan kembali menjalani kehidupan seperti biasa iaitu seperti sebelum PKP dan penggunaan cahaya seperti penggunaan kenderaan dan cahaya bangunan yang dahulunya kurang akan bertambah. Di sini saya senaraikan senarai rujukan yang saya gunakan dalam pembentangan ini sahaja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.